Sabilillah ni perang dalam medan tu je kau. Sebenarnya istilah sabilillah ni bukan mati dalam medan perang saja. Apa saja dalam medan yang diredai oleh Allah, yang ketemu dalam hadis, orang tanya Nabi berhubung dengan orang Cina berkatan. Kalau orang jatuh berkatan tu kita tahu belakang dah orang jatuh berkatan orang Cina lagi. Jadi maklumat tu macam-macam berkata orang Cina tu. Sekolah masuk sana ngeri kata sana. Pasal macam-macam lah celah-celah tu lah ke mana orang buat. Cuma bila tanya Nabi bagaimana berkata. Nabi kata la tunhiki, jangan banyak, dia kata. Dia jawab dia, jangan banyak. La tunhiki. Tunhiki ni bukan satu perkara mudah. Kita tidak mengaji molek kat cari orang murana lah tu. Mana kalau kita nak khatan tu sikit je. Pasal apa? Ada rahsia. فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ. Kerana kalau kita pada sikit itu lebih melasakkan kepada wanita itu sendiri dan lebih sayang kepada si suami. Gitu rupa. Nabi tak susuk rahsia itu dalam kain itu rupa keluar. Tapi saya bertanya, ada ke ya? Itu kan? Rasa tak ni, ada ke ya? Amal rasa tak? Sebab aku dengar ni pekot, aku pekot tak boleh kata apa. Waktu dalam hadis, dalam apa ni, dalam Abu Daud. Kalau kita dengar hadis tu sekali, siapa kemari dah 50 tahun lebih dia, masih ingat. Kau ingat tu lah. Masih ingat tu. Kalau tak ingat tu, tunduk lah. Gitu. Riwayat Nabi ni, tak sembunyi apa tadi. Riwayat belakang. Sebagai keutamaan dan ihsan daripada Allah. Benda tu benda penting tu. Kerana Tuhan ada rasa kasih sayang lah. Kita buat rasa kita menggala rasa kan. Kita sedikit suka kita lah. Itu mudah. Kerana ada kasih sayang Allah tu, maka Allah beritahu. Guru ini sangat gemar membuat kebaikan. Lagi perasaan kasih sayang terhadap orang yang mukmin. Dengan ini sama bagi keliru. Ini dari pasal iman daripada pasal ini. Kemudian masuk pula kepada pasal ini. Antara pasal-pasal surah Ali Imran dari ayat 195 hingga 198 dia sebut, dia kata di sini kesilapan orang mukmin ada kalanya berpunca dari beberapa sebab. Ini dia silap ni ada sebab lah, ada punca. Sama ada disebabkan oleh salah faham. Satu, tidak cukup aktiviti, kekurangan kemarapan dan lemah kelemahan dalam organisasi mereka. Itu sebab salah. Tapi yang paling beratnya salah faham. Sebab salah faham ni hak ni paling memusnahkan. Nak betul payuh kalau bukan satu perkara mudah. Satu cakap, percakapan itu boleh memberi 2-3 arti. Bila boleh beri 2-3 arti, kat mana dia ni? Orang kecil ini kat mana? Dia tak banyak.
dia tahu mana-mana. Jadi orang ni faham gini, orang tu faham itu. Jadi cara faham itu lah. So, tapi kalau dia nak lagu mana? Itu masalah. Dia panggil salah faham. Ataupun berpunca daripada tak cukup aktiviti. Boleh jadi silap juga. Mana patut orang buat 3 hari, kita buat hari. Runtuhlah. Tak ada berapa hari getok. Itu benarnya tak cukup. Jadi itu istimik dia. Lepas tu kekurangan teman-teman rapat. Nak menyokong dia. Tak ada sokongan. Dan kelemahan dalam organisasi mereka. Namun demikian, kesilapan itu wajib diperbaiki. Dapat tidak, muka silap, tak silap. Sama juga. Kurang kawan teman, mana kurang kaki tangan, bilang macam lebih. Itu kaki tangan. Hal itu tidak harus disandarkan kepada Nabi SAW. Arti benar-benar ia tidak berani, tak boleh tak akan Nabi. Tak ada Allah sahaja tak boleh. Sebab tu, yang oleh dari negara ni, dengan bermacam-macam minat, kehendak, tujuan, cita-cita, dia nak Allah semua berlaku. Allah saya nak buat, tapi tangan dia cukup lah. Jadi kaki tangan, kita peristiwa tidak jujur, kat situ lah pak silapnya. Itu dia. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan, mengapa ketika kamu mendapat kekalahan sekali di dalam perang Uhud, sedang kamu telah mendapat 2 kali kemenangan? Aqadtum mithlaiha, Rasulullah itu juga sekali kalah tapi 2 kali menang. Kamu mengatakan dari mana datangnya kekalahan itu? Qad asabtum qultum anna. Apa yang kita ni? Bukan ni. Dia pilih. Nabi kata al-harbu sijal. Pegang berjual ni pilih. Ada kalau kita ni, ada kalau orang ni. Macam kita punya sama nak cari mana. Lupa orang pula begitu. Sebab dia tak tahu sama. Yang ada dia kita. Semuanya cekak tu pasti dikemakkan. Jadi bila kamu tanya apa? Ialah qul huwa min 'indi anfusikum. Jawablah. Katakanlah, wahai Muhammad, kekalahan itu dari kesalahan kamu sendiri. Kalah itu disebab oleh mu. Artinya sebab kemenangan tak cukup. Kalah lah. Pertama sekali kekuatan batin. Kekuatan akli kurang. Itu pun menjadi kalah juga. Sebab ada perjuangan ini, seorang boleh mengalah 2, boleh mengalah 10 dalam perjuangan. Kalau kita orang lagi ni biasa je. Kalau 4 lawan tu, kalau berani 4 lawan dia berani. Kalau berani lawan 4. Jadi hak ni dia lama rata tu dia sudah berani. Kalau hak berani sendiri dia tercari dah 2-3. Dia seram musuh.
Kita sama tu orang Belanda. Orang zaman dulu tu biasa ada begitu tu. Anu dengan cerita lah, enggak tak tahu cerita pos dalam. Pos dalam apa ni zaman dulu? Mungkin zaman dulu lah. Dia tunggu dekat. Lepas tu ada lagi seorang lain tunggu dekat juga, tahu juga. Kawan tu bilik ni, kawan tu bilik ni. Jadi bila-bila tu guru ni ramahlah murid-muridnya. Jadi murid ni balas sama guru. Apa itu guru sama tu guru? Balas tu guru. Jadi duduk dalam hati lah. Duduk dalam hati tu satu ketika dia ada sungai, dia disuling ngaruhnya ada kan untuk dia. Kalau tidak mungkin hujan. Kalau mungkin hujan barulah dia adalah. Jadi tinggal bunga. Kawan ni nak main dah klik ni, kawan ni nak gelas klik. Naik situ, bak semua. Jumpa kita weh. Kata kawan ni, bolehlah kita hari ni? Boleh. Tak payah boleh. Tak tahu belakang. Mana ada golok, kopi, semua tahu. Tahu. Jadi masing-masing tak mau, tak curah tu atau tak curah ni. Main tangan saja. Daripada pukul 8 pagi, pukul 12 hari. Baca. Jadi mungkin mula-mula tak ada buah. Mula-mula tak ada buah. Ingat dalam tak ada buah tu. Tak ada lah. Ada nak tumbuh tak jaga dah ni. Tak jaga. Jadi cerita dia terpaksa nak tumbuh dulu. Kau ni nak tumbuh. Kau ni nak tumbuh. Tak boleh dah nak tumbuh tinggi. Sebab kita tu yang gong yang macam tu. Bukan orang yang gong ni. Jadi bila begitu, katanya kawan tu, aku tak ingat nama kawan tu. Saudara mu nama tu Sa'id. Kata kawan tu, buat Sa'id tu cakap dah. Buat aku dah cakap. Tak apa, lain pula, lain kali pula. Jadi bukti lah itu. Masing-masing ambil barang tu, pergilah. Muka tu bulak belakang dah lah. Tu orang zaman dulu. Tapi dah sudut bagus juga. Tunjuk. Buat hati segala benda-benda. Dia kalau darah apa tu, Heru kita sekali. Dia duduk di Bukit Teri, besok tu kan. Bukit Teri tu setahun. Ni. Setahun ni. Zaman dulu orang ada rasa takut apa tu. Laban terbang terbang. Rima, ramah. Tapi dia duduk dalam Bukit Teri, dia pegang lembu situ, dia tubik galon luar begitu. Baru habuk gapur dia panggil tu kan. Dia galon buat baju situ, tapi dia dalam begitu. Kamu masih ingatlah boleh. Kamu tengah boleh kali bersikap. Kamu pergi dalam Bukit Teri. Nak sampai tempat dia duduk lekok dari tu. Dia duduk curah antara bukit-bukit. Heru nak ke situ. Tapi sekarang lah, lembu dia ikut game mati. Dia pandai pegang lembu dia tu. Duduklah kandang. Pak dia rumah dia bakti ya, bukan besar. Setelah duduk situ. Anak-anak duduk luar lah belakang. Ini cerita dia lembu itu. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas setiap sesuatu. Arti kalau ada benda yang kuasa, Allah di atas bulan. Tak ada yang berkuasa daripada Allah. Allah Maha Kuasa. Di dalam peristiwa Badar, kaum muslimin telah membunuh dan menawan beberapa orang musuh. Lain pula di dalam peristiwa Uhud. Keadaan mereka sebaliknya. Artinya orang mukmin ditawan dan dibunuh.
Kaum musyrikin mendapat sokongan dan mereka berjaya membunuh ramai di kalangan kaum musyrikin. Sebab dia apa ni? Berpadu tenaga lah dengan kaum-kaum. Sebab masyarakat Arab pada zaman itu hidup berkaum-kaum. Dan kaum-kaum itu bila dia buat sumpah setia, ikatan, dia tidak mungkin. Dia sanggup berjuang, sanggup mati kerana membela ataupun menyokong kawan setia dia. Padahal fahaman berlain ni, fahaman itu berlain ni dari sudut cara hidupnya, keyakinan dia nya. Sebab kita kira Yahudi lah misalnya. Di Yahudi saja, bani itu dah sejarah dulu bani itu. Bani itu Yahudi saja tu. Jadi Yahudi ni dia boleh menyokong Islam. Lalu orang Yahudi tak menyokong Islam. Tak ada dah. Kalau sokong jatuh kerana kita boleh dia. Itu ialah. Masa itu tidak. Pinjam sejatuh. Kita nanti perang dapat sejatuh. Pinjam daripada Yahudi. Dengan jatuh macam kuda ala perang pedang ke apa. Mungkin pinjam. Pada masa itu. Jika dilihat kepada keseluruhan kaum muslimin telah mencapai kejayaan. Secara menyeluruhlah. Memang Islam mencapai kejayaan. Peristiwa itu berlaku di bawah pengurusan Nabi SAW dan perkara yang dilihat hanya hasil urusan dan kesan keseluruhannya, bukan dilihat kepada kesan serpihan. Jadi kalau kecil-kecil itu ada tengoklah, tengok hasil kejayaan. Jadi realitinya kelemahan itu adalah perkara serpihan. Ilmu itu bukan hakiki itu. Mana benda mendatang. Yang tidak melibatkan sebarang kesan tentang kesempurnaan pengurusan kepimpinan dan pimpinan imam, pimpinan Nabi. Seiringan kelemahan itu bolehlah juga anda jadikan sebagai tanggungjawab Nabi SAW, dan itulah isyarat pada firman-Nya qultum anna hadza. Ini syarat pada firman Tuhan ayat 105 tadi, qultum anna hadza. Jadi kamu kata orang begini boleh kalah ni apa? Jadi tanya lah kamu. Maksudnya di mana datangnya kelemahan ini. Jadi yang dimaksud dengan kelemahan itu ialah daripada Nabi, iaitu dari pentadbir dan baginda. Mana bila kalah, klik Nabi dah. Sebab dia tua. Suruhlah juga. Kalau berjaya membangun negara, naiklah nama Perdana Menteri. Kalau tak berjaya, naiklah kelemahan Perdana Menteri. Sedangkan kelemahan itu berkata rapat dengan kaki tangan. Kalau Perdana Menteri itu seruh kepada jabatan-jabatan, tiba-tiba jabatan pula risuah berlaku, macam mana nak berjaya? Jabatan bila suruh dia, ikut dia buat lalu. Tak ada orang ambil perhatian secara berat. Tutup, akhir tinggal tunda. Jadi orang ramai akan tulang tu. Jadi punca kelemahan itu, kejahatan barat itu, bukan berarti daripada Perdana Menteri. Bukan. Itu berpunca daripada kaki tangan. Tapi dengan kaki tangan itu bawah Perdana Menteri, maka retan Perdana Menteri lah. Malah betul dia dah.
Qul huwa min indi anfusikum. Kalau ditanya malu mana tak lemah ni, jawablah, lemah tu berpunca daripada kamu sendiri. Maksudnya urusan itu tidak boleh disandarkan Nabi SAW. Hal ini pada keseluruhannya. Akan tetapi akan kami jelaskan kemudian nanti. Tutum an-nada huwa min indi anfusikum. Berarti kamu sendiri dalam itu. Jadi termasuklah walau macam mana pun kelemahan Perdana Menteri itu juga. Termasuk juga tu. Karena dia tidak mampu mengawal kaki tangan dia. Sepatutnya kaki tangan itu di bawah kawalan dia. Walaupun projek itu tersuap, dia yang mengurus, dia yang mengatur, tapi dalam penelitian. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok sorga-sorga dua bahagia. Kadang-kadang kita tanding jadi kali. Sebab tanding jadi kali. Dua BBT sekali. Belum tahu benar kali. Kalau tidak jadi calon, jadi tua. Tak panggil. Maka tahu boleh lah projek tiap-tiap tahun. Kita boleh lah buat mana-mana. Maknanya tak susah. Jadi hal ini kata dia kami akan jelas kemudian nanti. Allah berfirman, "Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin." Ingat kepada Tuhan, apa yang telah menimpa kamu, ma asabakum yawmal taqal jam'an, yang menimpa kamu pada hari pertempuran antara dua pihak, orang mukmin dengan orang kafir. Kalau menang, patu fabi iznillah. Duk gantung kepada izin Allah. Kalau izin Allah izin ni lah. Kalau Allah tak izin, kalah. Jadi usaha ikhtiar mencari iznillah. Cari izin tu. Mana kalau kita pergi, Allah dia lengkap, cukup. Kalau Allah tak cukup, walau tak lama, Allah tak izin. Sebagaimana Iraq dengan Amerika kan, jadi kan tak izin. Hal apa alat senjata dia lebih. Kalau ni kuliah. Lepas tu pula perpecahan di dalam. Maka keizinannya pun tercabut. Boleh ditahu dia lah. Lagu tu. Jadi masalah izinillah itu satu kalau juga lah. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang menyerang. Sedangkan dalam Islam disebut lagi tak baik. Kalau sekiranya musuh dijijak kaki dalam agama Islam, wajib kewajihan keseluruhan tanpa mengira siapa. Asal dia rakyat dan negeri itu wajib bangun serang musuh. Jadi begitu. Jadi mungkin dari satu sudut kelengkapan tidak wujud. Kau berancam askar gaji itu je. Kau tak gaji? Kau tak gaji tak bertajuk. Jadi kalau musuh serang masuk, wajib keseluruhan, berarti tak kecuali. Termasuk presiden sendiri pun kena keluar lagi. Dan apa yang telah menimpa kamu pada hari pertempuran di antara dua pihak, iaitu pihak kafir dan pihak muslim yang mukmin, maka kekalahan itu adalah dari izin Allah. Namun juga benar setelah Allah izin. Wal ya'lamal mu'minin, dan untuk Allah membuktikan, memberitahukan siapa yang sebenarnya. Orang mukmin semua tidak tahu. Jadi dari hasil pertempuran itu dapat
Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya dapat membuktikan, dapat tahu benar-benar siapa orang munafik. Jadi bila berlaku peperangan berlaku, dapat kita pastikan benar-benar orang mukmin dan benar-benar orang munafik. Wa qila lahum ta'ala, dan dikatakan kepada mereka, marilah, ta'ala, qatilu fi sabilillah, marilah berjuang pada jalan Allah. Awil fa'al, atau marilah kita bertahan. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, mereka menjawab, golongan munafik akan menjawab, dia kata, law na'lamu qitalan lattaba'nakum, kalau kami tahu akan terjadi peperangan ini, tentulah kami akan turut serta bersama kamu. Jadi golongan munafik ini, kalulah boleh ghanimah, naklah. Kalau benih, kalau memang tak suruh. Jadi benih sudah boleh ghanimah. Jadi kalau dia tahu mu benih pun, pasti dia ikut. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'na, dia akan ikut. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada masa itu mereka lebih hampir kepada kufur daripada iman. Aqrabu minhum, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Dia pada masa itu beraklah kafir dengan iman ni. Beraklah enggak. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka bercakap tidak sebagaimana perasaan yang ada di dalam hati. Mulut cakap lain, hatinya lagu lain. Mulut kan main cakap ni, kuatnya bagus ni, tapi hati jauh. Wallahu a'lamu bima yaktubun, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi kalau dia susuk dalam tu, memang kalau susuk Allah tahu. Jadi sedikit keluar daripada mulut dia tu, hak dalam salah gitu. Kita tamatlah kepada ayat 167. An anfusikumul maut, fadra'u an anfusikumul maut, hendakanlah, pertahankanlah diri kamu tu dari mengalami mati. Kalau sekarang benar. Jadi dia kata kalau tak pergi tak mati. Kalau mengikut kita tak kena bunuh. Jadi dia berasa kerana kepergian itu mati tu lah menyebabkan dia tidak bersekali dengan dia lah. Kalau bersekali dengan dia, patuh dia, ikut dia, dia tak kena mati sebab tak kena bunuh. Jadi Tuhan kata fadra'u an anfusikumul maut. Hendaklah mereka mempertahankan, hindarkan mati itu daripada diri kamu. In kuntum shadiqin, jika dakwaan kamu itu benar. Jadi kalau betul sungguh dia kata itu, cubalah dia mempertahankan mati itu, boleh ke? Sebab mati ni dalam ada tujuan mati, duduk mengatakan itu mati. Jadi tak ada siapa pun boleh mempertahankan daripada mati itu. Jadi kesimpulan dari masalah ini, bahawa kelemahan yang berlaku berpanjangan
dan kelemahan juz'i itu. Kalau juz'i itu kecilan lah. Hanya kepada sebab-sebab yang khusus. Mana berpunca daripada sebab-sebab khusus. Amir dan imam, wakil atau pemimpin mereka sendiri, tidak bertambahkan perkara yang umum. Itulah sebabnya perkara yang diharuskan disebut kepada ketua pemerintah berbeza dengan perkara yang tidak harus disebutkan kepada mereka. Jadi mungkin boleh dikatakan kepada pemimpin dan benda yang tidak harus dikatakan kepada pemimpin. Jadi bukan semua boleh kita dinisbah. Kalau kesilapan dalam tarbiyah itu memang lalu dan hello. Tapi kalau besar nak tipu tu, itu nak kata ke mana? Jadi kelemahan yang berapa? Yang berwawasan, berluasan, berluasan. Berterusan atau berluas? Kelemahan yang berterusan. Jadi begitu tu. Berluasa. Berluasa. Romi. Kelemahan yang berluas. Luah lah. Berluasan. Jadi luas. Kelulusan, kelemahan yang berleluasan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu tu lemah Allah lah. Jadi merata. Jadi kelemahan itu dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai da'ayah dari golongan munafik. Waktu golongan munafik buat dia ayah tu. Nak suruh orang ramai buat ilmu. Jadi maka dia buatlah bermacam-macam propaganda. Secara meluas lah. Dia orang hakikat sebenar perkara itu menurut apa saja propaganda mereka itu. Jadi orang mukmin ini hak tidak berapa kuat akal tunjang iman dia tu mungkinlah terpengaruh dengan dakwah golongan munafik ini. Sesungguhnya kesemangguran ini, kesamaran ini telah dihapuskan daripada hati-hati orang mukmin. Mampu. Itu ada semampu dia. Kesambaran. Sesungguhnya kesambaran ini, kesamaran. Melayu ni payuh dia. Kesemambur. Sama-sama. Baik bersama kesemambur. Ini kesamaran. Kesamaran ini. Kesamaran.
Kalau kesamaran juga baik. Kalau sampai mampu ni kesamaran lah maksudnya. Sesungguhnya kesamaran ini telah dihapuskan daripada hati orang mukmin. Sama lah, kau tak jelas lah. Kau tak jelas tu sama lah panggil. Semampu ni sama dengan sama. Itulah. Sungguhnya kesamaran ini telah dihapuskan daripada hati orang mukmin. Hati orang mukmin tak ada rasa sama. Rasa tak jelas. Tak ada. Mereka orang mukmin tu faham bahawa orang-orang munafik yang mereka ikuti itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepada mereka sebagaimana Allah berfirman pada ayat 1:7 Jalbah, ta'alau qatilu fi sabilillahi aw irfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaktumun. Ayat sebelum tu. Jadi itulah orang munafik kata, marilah berperang pada jalan Allah atau pertahankanlah, awil fa'u, pertahankanlah. Mereka menjawab, kalau kami tahu akan terjadinya peperangan ini, tentulah kami turut serta bersama kamu. Pada masa mengeluarkan kata-kata itu, mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Dekatlah kufur daripada iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang mereka cakap, apa yang mereka kata dengan mulut, lain dari apa yang terpendam dalam hati mereka. Allahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati itu. Mereka telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Dunia munafik itu, dia langgar perintah Rasulullah. Kelemahan mereka sebenarnya ialah kerana menyokong orang munafik, termasuk juga orang mukmin yang mengikuti jejak orang munafik. Itu punca yang jadi lemah itu. Itulah sebab seharusnya ada seorang pun orang mukmin yang bersekongkol dengan orang munafik dalam sebarang orang. Seharusnya tidak ada satu mukmin. Itulah sebabnya tidak seharusnya ada seorang pun orang mukmin yang bersekongkol dengan orang munafik dalam sebarang urusan. Begitulah hak sepatutnya. Tapi disebabkan oleh orang munafik itu, orang mukmin tidak kenal. Dia tak kenal, dia berbuat mukmin juga. Mungkin dia terpedaya lah dengan taktik yang dilakukan oleh orang munafik. Kemudian pada kelemahan itu terdapat banyak faedah. Orang menjadi lemah itu sebenarnya ada faedah situ, banyak. Di antaranya dugaan ujian
Ia membezakan antara orang munafik dan orang mukmin. Itu di antara faedahnya. Kalau tidak begitu, mana mungkin tidak boleh kenal antara orang munafik dengan mukmin. Jadi bila keadaan berlaku, dapatlah kita nilai sejauh mana orang itu benar-benar mukmin ke ataupun ada unsur nifaq. Itulah yang dimaksud pada firman Allah, fa bi iznillah wal ya'lamal mu'minin. Maka kekalahan itu dengan izin Allah, dan untuk Allah membuktikan siapa sebenarnya beriman. Allah pasti tahu. Sama bahagian ke-6 dari pasal ke-6. Bahagian ke-7 pula dari pasal ke-6, dari ceraian-ceraian surah Ali Imran, dari ayat 199 ke 179. 10 ayat. Bahagian ini menerangkan bahawa orang Islam yang tidak mengalami kerugian, tidak seorang pun yang mati. Tidak seorang pun yang mati. Itu sebenarnya dia tidak mati. Malah dia hidup dikira syahid. Dia hidup di sisi Allah. Nyata ini terdapat pada ayat 170, 169 dan 171. Tidak seorang pun yang mati, itu sebenarnya dia mati terus. Ini sebagaimana diisyarat oleh ayat yang berikutlah. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jadi Allah mengaji, dia memberi gambaran menakut kepada orang mukmin, kerana orang mukmin yang hadir dalam medan perang itu silap perhitungnya menyebabkan mereka mati. Kalau orang mukmin itu mana hitung daripada awal lagi, mungkin dia tak mati. Dia duduk sama dengan pokok munafik tu, katanya orang munafik. Tetapi betul ke begitu? Jadi Allah nak terangkan bahawa kedudukan sebenar lagu mana. Tuhan katalah, la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau sangka, engkau anggap bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mana orang mati dalam medan perjuangan itu, kita jangan anggap dia mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Malah mereka itu semua masih hidup di sisi Tuhan, dan mereka mendapat rezeki, mendapat pemberian Allah. Jadi rezeki pemberian Allah itu bukan di alam nyata lah, maknanya di alam selepas mati. Jadi maksudnya gaya orang mati di dalam perjuangan tidak mati, walau dia pun dilihat mati, tetapi dia masih hidup, masih disanjung. Kalau kita tengok pada tokoh-tokoh perjuangan daripada zaman bila-bila, ribu tahun pun disebut lagi. Sedang kau mati, kau cerita kat rumah ni 3 hari tak ada. Orang tak sebut. Sekali 2 tu beli lagi anak cucu Zara. Orang lepas tu tak ada lagi. Habis begitulah. Sedang kau ni ribu-ribu tahun masih disanjung dan diingati oleh semua. Jadi kami bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna.
mereka diberi pemberian yang luar biasa, rezeki. Rezeki itu mana dia beri rezeki. Rezeki ni banyak. Kalau kita hidup di dunia, segala keperluan hidup kita, kesemua yang kita dapat, itu rezeki daripada Allah. Tak terlepas satu benda pun daripada pemberian dia. Sebab tu Tuhan kata, kamu semua ni fuqara, antumul fuqara ila Allah, antumul fuqara ila Allah. Kamu semua ni fakir belaka, berhajat nak pada Allah belaka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah tu tak berhajat dan dia terpuji. Jadi kita nak ke dia ni tak ada tempat tak ni. Kita nak nyam sedap pun nak dia, nak makan sedap pun nak dia, nak berseronok pun nak dia, nak rehat pun nak dia. Semua nak dia, tak ada benda yang terlepas daripada Allah. Jadi kata antumul fuqara ila Allah. Kita fakir semua, berhajat ke dia. Fakir mana berhajat. Jadi hak berhajat kepada Allah ni bukan mukmin saja, bukan Islam saja. Semua kan antum. Disebut antumul fuqara ila Allah. Sedangkan Allah sendiri itu nak ada tak ada apa tolong je. Tapi kita ni kalau tak ada Allah, ada satu pun. Bila lama sikit ya. Lama sikit. Nikmat Allah berkurangan. Mata mula curah, mula kelamu. Tangan kaki kita mula rasa cukup. Sekarang kurang cukup. Masih berasa kurang cukup. Kadang-kadang tu nyamuk ketik pun tak khabar. Aku tak seru. Aku kurang dah tu nikmat Allah tu. Jadi kalau nikmat sempurna, jijik je. Gapo dia dah kulit kita tahu kan. Lalak ke, nyamuk ke, ataupun renik ke, angin halus. Renik ke jijik pun tahu selalu. Jadi kalau bila nikmat Allah tak ada, maka tak ada lah kurang nikmat. Soalnya nikmat Allah ni bila kurang tu nak pulih dia, nak panggil balik pulih. Itu soal. Buah ikhtiar manusia nak mengembali ke semula. Nikmat-nikmat hak asasi yang telah beri itu nak mengembali tak boleh. Tak boleh. Kemarin segar-segar, hari ni sakit. Itu segar esok pula, tak boleh. Waktu muda mungkinlah boleh. Bila lah tua sikit tak boleh. Kamu tengok satu orang tua, bukan tua sangat. Kamu rasa lebih kurang dalam 80 muda. Dia bergandung basikal. Bila bergandung basikal ni tanah pasir, dia jumpa tua kan, dia kelok tak kena buk jatuh. Jatuh daripada gear basikal atas pasir tu je. Bukan atas tanah kau, atas pasir. Tak boleh bangun. Boleh bangun. Kalau orang muda, tak jadi ke satu. Tak jadi ke satu. Alam muda pun tak boleh kira juga je. Hamba baru ni pun berkali dekat-dekat nak tahu dah. Dekat-dekat nak tahu. Hamba puh kereta. Bila kata tu hamba puh kereta. Jadi hamba puh kena betul tayar, ada bunyi betul tayar. Rebuh kan? Bila rebuh tu, kita dah tinggi pada.
Dia kata dah tinggi roket sangat. Dia kata jatuh. Ada kata jatuh pun ada juga. Tapi rumah tak ada gapo-gapo. Macam mana dah lutut lah. Nak dah lutut pun kita tidak serah-serah. Ambilkan nikmat Tuhan. Tak serah. Cuma bila dia kata tak nak lah kalau lutut-lutut. Jadi kita pun ambil apa? Pedih berasa. Jadi hal lupa setelah dia tanya tu kita tarik keluar. Oh nak dah lupa dalam keluar. Jadi menunjukkan nikmat kita sudah hilang dah sebahagian tu. Saya mula-mula kena tu hari kita tak perasan kita lupa-lupa. Tidak sekali kalau muka lupa ni mudah sangat suka dia. Itu rasa. Rasa tu menunjuk perasa kita dah pulang. Tak sampai 70 lagi. Tak sampai 70 lagi tu. Dalam 69. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tapi boleh bangun lagi. Dia kata kena orang akak. Berkali kalau orang akak tu berkali tak bangun. Agak-agaknya lah. Kalau rubuh kena orang akak. Mungkin kita tak boleh bangun lepas pada tu. Tapi boleh jadi kerana kita biasa doa hubungan itu bagi tak apa kali. Kita kena biasa doa. Jadi tu ayatnya. Kalau sudah bimbang lah. Mati pada jalan Allah ni, fi sabilillah ni, dia tidak mati sebenarnya. Satu lagi. Sabilillah ni, perang dalam medan tu je kau. Sebenarnya istilah sabilillah ni bukan mati dalam medan perang saja. Apa saja dalam medan yang diredai oleh Allah, yang disetujui oleh Allah, mati dalam medan tu semua fi sabilillah. Sabilillah. Misalnya ulama fuqaha kata, ini ahli ilmu lah, dia kata zakat ni boleh diterima oleh orang-orang yang bekerja fi sabilillah. Orang duduk di dalam kategori sabilillah. Sama ada dia pegang. Pegang zaman dulu bukan pegang zaman learning. Pegang zaman dulu kita semua tak ada orang tanggung. Pegang learning orang tanggung semua. Hamba rasa tak jadi super sabilillah zaman dulu. Learning jatuh semua peralatan ditanggung oleh kerajaan. Di mana orang berkenaannya perlu hadir menggunakan alat saja. Jadi orang dulu masuk dalam medan perang kena tepuk golok sendiri, cari kuda sendiri, cari unta sendiri, hadir dalam medan perang sendiri. Jadi orang tu memanglah menempuh mampu lah. Dengan pedang dia sendiri berarti dia sanggup mati. Tapi lain tak ada dah berlaku lagu tu. Tapi lain tak wujud. Bahkan orang perang zaman lain ni beratus-ratus duduk daripada medan peperangan. Dulu perang berdada. Jadi cara berperang itu amat berbeza. Jadi orang fuqaha kata tadi kan, termasuklah orang yang boleh terima zakat tu orang yang bekerja menyebar ilmu. Termasuk situnya untuk guru Quran pun.
boleh terima zakat. Tapi lah ni tak pergi di majlis lagi. Nyerapah di majlis tak meninggal. Lagu tu lah. Sebab zaman dulu tak ada majlis. Tak ada majlis zaman dulu, tak ada. Cuma majlis ni diwujudkan oleh Datuk ni Mahmud. Orang panggil Datuk Dan. Itulah mula-mula kutip zakat berterah dan dikumpul. Sebelum pada tu tak ada. Balahlah pada zaman tu dengan Tuk Peti Haji Wan Musa. Tuk Peti Haji Wan Musa kata tak boleh ambil duit terah ni kerana duit ni duit pakai miskin. Sebab terah-terah ni wajib masa dia sikap benar. Sikap benar masa wajib. Pagi Jumaat, pagi gaya, hingga sudah mai gaya je. Itu dah wajib. Lepas pada tu, kalau tak boleh bayar, tidak kena ganti. Tidak kena qada. Dia tidak macam zakat harta. Zakat harta lain. Dia kena bayar pada masa pun. Tapi sayang. Kajian Kelantan, kajian apa? Kajian Islam. Apa zakat dia tak punya? Hak kajian tu bukan hak majlis. Zakat-zakat ni kajian berhak. Bukan majlis. Kenapa tak ambil? Dia ambilnya zakat terah je. Kecil benar zakat terah ni. Zakat ni besar ni. Zakat perniagaan, zakat perladangan, macam-macam benda. Sepatutnya kerajaan kena tu ambil dia. Hak tu jadi sumber ekonomi itu. Nak baki ekonomi rakyat negara. Tapi kerajaan pun takut juga. Pakai biarkanlah. Jadi tak amal juga Islam tu. Dia punya Islam siapa tak amal. Dia pun. Dia tak isu nani aja. Supaya Allah tak ada hukum. Dia kalau kita kata gitu, pasti tahu ni, dia bukan ayat pasti. Ayat pasti mana itu kewajipan, sepatutnya begitulah. Sebahagian daripada ekonomi kerajaan untuk rakyat pun Islami Mekah, maknanya perlu dipenuhi. Sebab nak pilih lah itu. Jadi tinggal apa tak ada duit lah. Orang kaya lah ni banyak kan. Mana hasil daripada zakat pun banyak. Kerajaan perlu kumpul. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang itu, orang yang mati fisabilillah. Tak kira lah dalam bidang gapo. Asal dia khidmat kepada masyarakat, dia usaha kerja dia mati situ. Maka dia direkod fisabilillah. Dia akan mendapat ganjaran di akhirat dan dia bersyukuri limpah kurnia Allah di sana. Wa alam ruhani. Wa istabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka pula bergembira, berseronok billadzina lam yalhaqu bihim, bergembira terhadap pejuang. Sebab dia tahu dia mati, tak ada nak makan nasi, tak ada. Dia yang tak boleh makan nasi pun dia berpuas hati dengan kematian dia.
Beza. Jadi orang-orang yang tidak yakin dengan Allah, maka dia tidak akan sumbanglah. Dia tidak akan sumbang, malah tukar nasi lauk pagi-pagi itu dengan hak janji Tuhan nak beri di akhirat. Sebab orang tu tak tahu guna raya aja. Benar tak rajin boleh tengoklah. Dia mau kata mati-mati dah tak lama. Habis raya. Cuma berita dengan orang raya. Dah begitu. Tapi orang yakin dengan mengebalas tak ada masalah dia. Tak ada masalah. Benda masih kita dengar lagi lah. Kok bom sana, bom sini mati tu. Kok bom dia panggil apa? Bom bunuh diri. Bom diri. Masih berjalan. Jadi semua tu bukan duduk sana saja. Sebab kau tani pun ada. Dia menagak lagi. Sebab dalam agama orang penakut ada, orang berani ada. Dia tak lagi tu. Kau kuat keazaman dia. Kau tu berani. Dia tak kira apa. Orang lemah tu tak kurang lah. Tak, dalam dua golongan tu memang ada belakang. Kuat maksudnya tu. Jadi Allah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak rasa takut dan tidak berasa berduka cita. Kalau kisah, kalau mati-matilah. Tapi perjuangan mereka terus. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Orang tu semua tu bergembira, bersyukuria dengan nikmat dan kurnia Allah. Nikmat Allah, dia ada satu nikmat kau. Nikmat kau. Jadi hal nikmat kau ni memanglah kita tak boleh rasa ni. Orang kena dia rasa. Cuma kita rasa kalau luka, sakit kita rasa. Jadi mungkin yang sakit, ada yang tidak sakit, ada yang mungkin nikmat. Kalau kita kata mati itu kan, mati dia mau kata lah, dia mau royak nak mati ni tak habis. Kalau anggota tu seduk nak cabut nyawa, muka nyawa ni dia tepat menyeluruh tubuh. Jadi nak cabut nyawa tu Allah azabnya. Kononnya digodang pula. Godang anggota yang ada nyawa tu tubuh. Jadi lagi berasa sakit. Apakah begitu sebenarnya? Itu orang roya. Orang roya. Dalam Quran tak ada roya. Dalam hadis sahih pun tak ada roya. Ada. Cuma ada. Cuma orang ada orang roya lah. Ambil temun lah. Dia mati dengan hidup ni, dia macam dinding nipis. Dinding nipis macam kulit bawang. Jadi bila dia pecah dinding tu, masuk sini mati. Dia dari sini hidup. Mati ni berarti berpindah tempat. Daripada kita hidup di sini dengan kita hidup di kawasan lain. Dia bukan kawasan ni. Nah lagu tu. Tinggal lagi, kalau kita hidup di sini ni, jiwa kita buruk, jahat. Jadi mungkin hak jiwa jahat itulah di sana pun masih kekal jahat tu. Sebab lagi sana tu jiwa bukan hak ni. Hak ni tak apa gula, tak apa ni. Goreng boleh. Tak satu. Kalau begitu nyawa ruh. Ruh je. Tapi soalnya orang duduk berkata hak ni. Sebab hormatlah hak ni nya. Mandi lagi,
Gosok lagi, bau lagi. Sebenarnya kalau kita renungkan, mandi gapo semua tu nak memuaskan perasaan orang hidup. Sebab kalau mandi nak bersih. Kalau hak usuk tu mungkin hilang. Kalau mandi. Kalau tak mandi tak selesa dia orang klik tak selesa bagus lagu apa dah semua. Jadi kalau mandi tu mana sebahagian kepuasan tak ada. Lepas tu pakai bau kan tu membuat gaharu. Gaharu ni nak menyedak kau kan lain juga dia tak bau dah. Orang mati tu kita tak rasa dah tak bergaharu tak apa. Hak dia orang hidup ni je. Sebab mungkin kalau mati tu lama sikit dia takut berubah dalam yang ada penyakit ke apa dia bau. Jadi menghilangkan bau. Lepas tu dia suruh bakar minyak pula. Bukan ke bakar pun dia suruh hilang bau lagu tu. Jadi semua tu Pak body nak kambing dia. Pak ruhaniyah ni tak ada tika tu. Duk cakap ni. Dan hak ni hak nombor berapa dah ni hafal. Hak kita duduk bisa ni hafal. Tak ada apa-apa tu. Kalau body kereta orang nak tepi. Dia berkata buat lain. Hak ni tak ada satu kan. Dia buat lain. Tak ada satu. Jadi hak ni kalau tanya sekali kafir ke mukmin tak ada apa-apa. Tanya sekali buku sekali kita tak satu. Tapi perasaan kita lah pula ni kafir ni jarak. Ni kubu. Padahal kubu dengan jarak betul je. Betul je kubu dengan jarak. Tapi bunyi jarak tu Cina. Allah. Cina tu berapa? Tika segar ni duduk menikah dengan Cina belana-lana. Menikah resmi ke, menikah tak resmi ke. Tapi tika mati tu susah jarak. Jarak tu berapa dia benda. Cuma tempat simpan banyak. Itu saja. Bagi kita orang lain, simpan banyak tidaklah sebagaimana orang Cina simpan. Orang Cina banyak ABPD. Nak simpan banyak. Padahal nak simpan banyak je. Tapi sanggup ABPD banyak. Itu budaya dia. Budaya kita. Kalau budaya asli lain lebih lagi lah. Dia merayak semua tidak tahu apa pun. Dia berkata orang asli tabuk ke Sarawak ke gitu. Dia kata dia cari batu kayu besar. Dia tunggu bulat di dalam. Ini dia cacat depan rumah. Mati masuk saga dalam tu. Mati masuk saga dalam tu. Mati masuk saga dalam tu. Jadi berarti yang mati tu depan rumah tu lah, tak ke mana-mana. Pasal nak bawa sudah dah nak kata tu. Naiklah kata. Serombong dia tinggi. Jadi kubur dia tu yang itu budaya dia. Jadi berarti bila hancur apa kata dia hancur lah. Masuk lain pula. Berbeza lah dengan zaman-zaman silam. Suka cerita-cerita zaman dulu kan. Orang India bila mati dia simpan dalam gua. Tahu dalam gua. Kalau jantan mati, ngatin-ngatin sekali sudah tu. Tanah setia. Dua-dua masuk dalam. Pakai mati sekali lah. Budaya zaman tu. Tapi dah tak ada dah budaya zaman tu. Habis tu. Jadi kena sebut sininya orang yang mati itu yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Dia bergembira, sukaria dia mendapat nikmat daripada Allah dan limpah kurnia Allah. Jadi kalau Tuhan setuju redha, mana limpah kurnia daripada Allah tu memang banyaklah. Gapo tak tahulah. Sebab Nabi pernah cerita nikmat-nikmat yang diterima oleh manusia tu
tak terbayang dipikir orang waktu hidup di dunia. Tak terbayang, memang tak terlintas gapo benda. Itulah bendanya nikmat syurga. Jadi nikmat neraka pun serupa juga. Tak terbayang juga. Sama-sama je tu. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dan Allah tidak mensia-siakan upah orang mukmin. Jadi orang mukmin ni dia dapat upah. Upah dia beriman. Upah dia meyakini perintah Allah. Jadi kepada orang yang tidak beriman, orang kafir, maka ada upah juga. Jadi upah itu berbezalah. Semua perkara ini adalah faedah yang besar kepada orang mukmin kerana mereka telah bersatu kembali kepada satu sekali. Bila? Telah bersatu kembali selepas mengalami kekalahan dan perpecahan. Jadi bila dalam perkara ni pastilah ada benih ada kalah. Jadi hak kalah tu memanglah tak ada nikmat dia. Hak benih ada nikmat. Jadi benih kalah ni dalam perkara ni itu perkara biasa. Tidak berarti orang mukmin tu benih yang sama dah. Supaya orang kafir tidak kata kalah sama dah. Sebab ni dia bergantung kepada hukum alam lah. Kalau orang mukmin dia kurang kelengkapan dan juga askarnya berbanding dengan musuh, kalau musuh lebih mungkin menang musuh walau dia orang mukmin pun ada mana begitu. Tetapi kalau nak benar pun tidak mustahil. Orang sikit benar, orang kalah, orang banyak kalah, itu kau biasa berlaku. Orang kafir misal dan mengalami kekalahan, ni kalah lah ni. Kalau ni ni tidak ada misal dah. Mereka tidak dapat bangkit selepas itu. Bila kalah tu tak boleh bangun dah. Waktu memang dah. Tak usah kita kata dalam peperangan ni, barat dalam parti. Kalau dah kumai, tu dah agak nak naik. Nyanya boleh bergok. Ini satu bukti awal bahawa sistem yang diterima pakai oleh orang Islam itu benar. Kerana walaupun orang mukmin mengalami duka, mereka mampu menang dan mendapat bantuan menentang orang kafir. Dari sudut semangat. Dari sudut semangat. Jadi kalaulah dia mampu mengadakan peralatan untuk lawan orang kafir itu, maka lebih lagi lah. Sekolah ni kata, lah ni orang kafir mengatasi orang mukmin. Orang mukmin tak lewat senjata. Nak perang pun kena beli senjata dia. Dia belok langsung mana negara Islam, mana yang boleh mengeluar senjata dan menjual senjata lah. Buat senjata jual. Ada satu pun negara Islam. Nak jaga orang curi di rumah pun kena beli dia lagi. Jadi kalau begitu kedudukan, bila orang Islam nak boleh benar perang dengan orang kafir? Dari sudut adabnya suka nak benar. Suka. Sebab kita suruh dikedak kaki tangan. Nak buat gapo budak ni. Itu adalah satu kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi itu. Arti kedudukan orang mukmin ini kedudukan yang tinggi. Itu nak sebuah zaman. Kalau kita lah ni tidak dah. Tidak tinggi dah. Dia untuk baca ayat. Apa tu ayat tu?
kuntum khaira ummatin. Dia mau baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Peran ni ayat tu bukan main tu dia. Allah. Jadi ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat tu menggesa orang mukmin supaya orang mukmin menjadi umat terbaik. Lama dah masuk. Jadi dengan sebab itulah ahli-ahli tafsir para ulama lah, bukan ahli tafsir baru, ahli-ahli tafsir lama, bila mana ayat kuntum khaira ummatin, orang tu nak beri kepahaman ni. Dia ni. Pasal apa mereka kata ni? Sebab dia ada 2-3 tafsir menulis tu tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau orang tu boleh menulis tafsir, orang tu orang Arab dah. Bukan orang Melayu seperti kita. Dia dalam tafsir Arab tu, dia kata kuntum khaira ummati. Siapa dia? Kamu tu siapa? Naklah kamu. Kamu tu siapa? Dia ambil berat tentang maksud kamu. Kamu tu dia kata umat-umat zaman Nabi. Qatu khaira ummatin. Bukan kita. Kita baca Quran, Quran ayat kita lah umat terbaik. Biar tak terpakai apa pun. Dia Tuhan kata baik-baik kita ni. Cuba kita fikir. Negara Malaysia, negara orang Melayu. Kerajaan sudah 50 tahun dah. Palu kena bela Melayu. Sehingga tanah ada hak keistimewaan orang Melayu. Dia macam-macam Melayu pula. Macam-macam lah. Kita berasa lega. Biar bersanding tanah milik kita tak ada. Tak sebanyak bersanding tak ada tanah milik orang Melayu. Sekerak jari tak ada. Lega kita berasa. Pasal apa kita berlaku? Jadi kalau kuntum khairu ummatin tu, kamu sebaik-baik umat, jadi kita lah. Ya ke? Sebaik-baik gapo? Nak milik tanah sani pun tak boleh. Jangan kebun nak singgah, semua nak singgah sani. Faham tu? Macam-macam lah. Sewa lah, tupai tanah orang lah. Amu tu tupai tanah orang. Bukan dah sendiri. Kalau dekat Darul tu, daripada sekolah menengah ni terus pak kena semua tu tanah orang belakang. Gitulah rumah-rumah situ, jaket-jaket macam pondok. Semua tu orang belakang duduk. Bukan sini, nu pergi sana nu lagi ni. Kalau sana. Tupai orang juga, bujak-bujak cucu cicit siap. Boleh. Tupai orang belakang. Tapi mulah orang terbaiknya. Kalau tupai orang tu. Kalau gitu ke? Soal baca ayat tu, kuntum khairu ummatin, orang mana tu ke? Ini masalah. Kita baca ayat Quran tu, baca dah. Jadi bubuh tu salah ke mana? Dia nak puji kita semua, hak dak pun kita juga. Hak molek kita lah. Makna kena sedar lah, makna kita baca dia sedar.
Walaupun mereka mampu menang dan mendapat bantuan menentang. Itu adalah satu kedudukan yang tinggi yang tidak boleh dicapai oleh manusia setelah mengalami kekalahan dan kehancuran. Kalau dah kalah, hancur, tersaharap, benda tak boleh dah. Kepada nikmat yang agung itu Allah isyaratkan dengan firman-Nya pada ayat 172 dan 174. Firman-Nya, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. 2, 3 hingga sampai 4. Kata alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazarahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ayat 172 ni iaitu orang-orang yang menyanjung perintah Allah dan Rasul-Nya supaya keluar menentang musuh yang mencuba. Itu hak terima ajaran Tuhan. Dia pasti menentang musuh yang menceroboh negara. Tapi soalnya bila dalam negara ni ada musuh dengan kerajaan, dia menjadi tali baru kepada kuasa asing. Jadi kuasa asing nak menyerang dan nak memusnah negara itu mudah kerana tali-talinya dah ada di luar. Ini yang menjadi petaka dan bala pada negara-negara Islam seluruh. Lalu itulah jadi masalah. Kerana orang-orang itu semua tu sebenarnya dia bukan orang Islam, orang munafik. Orang munafik. Kalau dia orang Islam semua, dia mesti jaga negara. Negara tu utama. Sebab kita boleh tak ada negara habis. Tak ada benda dah. Cuba kita di Malaysia ni, misalnya orang Melayu tu istimewa dah dia kerana dia Melayu. Tapi keluar balok atas nama orang Melayu, Cina ujuk unggah, Cina ujuk tak pokek, balok. Satu orang manager bank Kota Baru beberapa tahun, amat tak tahu berapa tahun, beberapa tahun, bukan setahun. Daripada Pasir Mah ke Pulau Melaka berapa batu? Banyak batu, rasa 20 batu tak tahu kan? Jauh tu. Tapi dia sanggup daripada Pasir Mah belum subuh dia turun dan masuk di Pulau Melaka. Cuba kita fikir. Bersungguhnya semari Jumaat subuh. Di mana tempat dia duduk? Sah pertama. Dia duduk sah pertama. Dia dikira dua paling nampak dia lipat. 1, 2, 3. Nah, 3 ngepak lah. 3 ngepak. Dia kepak dia duduk. Daripada pusat ni, 4 orang di ni, atau 4 orang di ni. Jadi kebalik itu pun nampak dia, paling ke itu pun nampak dia. Ikut je lah di mana-mana tak apa. Kalau 2 tahun lah kita buat andai, 2 tahun lah. Kalau paling kau tu tak rajin mukim mipak, ada sama-sama dia kiri kanan. Apa perasaan kita? Tentulah setionya. Setia. Kalau soal dia pandai tak pandai, ya tu, soal setia dia. Duduk mana Pasir Mah? Dan kalau tepi tu tak mari-mari. Nak tepi rumah dia, tak mari-mari. Kalau malu, mungkin ada mari, ada dia. Ini tak mungkin. 20 waktu tu malu. Tapi sekali kena berbadan lah. Sekali boleh badan lah. Tidak kata ratus, tak juta. Botak ukit. Jadi hangpa cerita ni bukan cerita orang cerita. Dia sendiri cerita. Tidak bertapih.
tidak berlapis hidup. Orang tu kalau berjumpa mana-mana Pak Amu kenal lagi pasal ini. Sekali tu tak ada orang berjumpa dengan dia. Sekali tu tak ada orang berjumpa. Tapi kalau berjumpa pula mana-mana berkenal dia. Orang kecil-kecil ya. Biasa ngapa nak pergi dia lagi bang. Dia kerah. Dia kerah. Dia boleh baru. Padu gitu. Tak tahu dalam ni. Susah dengan lagi. Kalau hati tak tahu dah. Setelah mengalami kekalahan dan kehancuran kepada nikmat yang agung itu, Allah isyaratkan dengan firman-Nya pada ayat 172, firman-Nya allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang menyanjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka. Arti luka tu dia terima lagi seruan dan berjihad. Seruan jihad kita dapat cerita di dalam buku sejarah lah. Artinya orang-orang pada zaman Rasul penuh dimasuk ke dalam buku-buku sejarah. Makna orang ni sentiasa menunggu seruan jihad. Sentiasa menunggu seruan jihad. Bila seruan jihad mari, semua dia tinggal. Jihad tu utama. Kamu tak ingat nama-nama kan, tak kau ingat. Tak ingat. Hingga siapa satu orang tu baru naik pelangi malam. Jadi malam ni juga siapa seruan berjihad. Esok terus. Tak ada temu lagi dengan bini. Mati dalam medan tak. Wayaknya orang ramai tu punya semangat ni. Bila mari seruan jihad, dia apa ni, ketepikan semua urusan lain. Jihad utama. Tapi lah ni tak lain cerita lah. Dan jadi cerita lah. Lillazina ahsanu minhum, bagi mereka yang berbuat baik, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, ajrun azim, orang itu akan dapat ganjaran besar di sisi Allah lah. Jadi ganjaran ini bukan ganjaran dunia ni. Ganjaran dunia benda-benda yang kita milik, benda-benda yang kita guna, itu ganjaran di dunia. Jadi hak ganjaran besar ni hak ganjaran akhirat selepas dah mati. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dan satu lagi Tuhan cerita, orang-orang yang benar-benar berjihad pernah diugut, pernah diugut supaya dia takut nak masuk medan jihad. Gapo ni dia kata, allazina qala lahumun nas, iaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang kepada mereka orang berkata, allazina itu allazina qala lahumun nas, orang mukmin yang orang ramai kata dia. Gapo? Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang ramai sudah pun begitu menentang kamu. Tujuannya mengutuk itu. Fakhshawhum, maka takut pada mereka. Jadi kalau ramai itu tunggu
nak perang kamu ni berhentilah. Mana begitulah. Bilalah wayak begitu fakhsyawhum fazadahum imana. Ubutan itu bukan menakutkan, malah menambahkan keberanian kepada mereka. Fazadahum imana, maka Allah tambah kekuatan iman kepada mereka. Wa qalu hasbunallah, di samping itu mereka menjawab. Ini bila bertentangan dengan musuh yang agama, bagaimana dia kata tu, dia kata kuana hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Mana orang membantu kami hanya Allah. Bila Allah saja ada, cukuplah. Wa ni'mal wakil, dan dialah baik-baik tempat berselindung, tempat berseru. Seluruh dia lah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Dengan sebab itu bertukarlah nikmat Allah